Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 4? Cikgu berharap awak semua berada dalam keadaan sihat dan selamat di rumah masing-masing. Pada minggu ini, kita akan sambung pembelajaran unit 1 Mari Mengenal Sejarah dengan subtopik yang seterusnya, iaitu sumber sejarah dan juga kaedah penyelidikan sejarah. Mari bersama-sama. Baik, cikgu telah sediakan slide kepada kamu semua, iaitu slide tentang sumber sejarah dan juga kaedah penyelidikan sejarah. Baik, seperti yang terpampang di rajah, sumber sejarah adalah penting kerana sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa sejarah. Okey, cikgu ulang semula. Pada pembelajaran minggu lepas, cikgu ada sebut tentang sambutan Hari Kemerdekaan negara kita yang merupakan salah satu daripada peristiwa sejarah. Jadi, untuk mengkaji ataupun mendalami tentang peristiwa itu, para sejarawan memerlukan bukti yang dikatakan sumber sejarah tentang peristiwa tersebut. Okay. Barulah mereka dapat menulis ataupun menghasilkan karya-karya tentang Hari Kemerdekaan negara. Baik, sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Tanpa sumber sejarah, sesuatu peristiwa itu tidak boleh dikatakan peristiwa yang tepat dan benar. Baiklah murid-murid, sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Kalau buku teks yang lama, sumber sejarah juga disebut sebagai sumber pertama, iaitu sumber primer, dan juga sumber kedua, iaitu sumber sekunder. Tetapi untuk masa kini buku teks yang baru ini, sumber sejarah disebut sebagai sumber primer dan juga sumber sekunder. Saya berharap awak semua akan terbiasa dengan istilah-istilah ini. Seterusnya, kita akan mendalami terlebih dahulu tentang sumber primer, iaitu sumber pertama. Okey, sumber primer ialah sumber yang asal yang belum diolah. Okey, lepas ini cikgu akan bawa awak semua pergi merujuk kepada buku teks digital. Okey, sebelum itu kita tengok dahulu apakah gambar rajah ini. Baik, ini adalah gambar rajah batu bersurat Terengganu yang ditemui di Terengganu pada abad ke-17. Okey, batu bersurat ini terpelihara sampailah sekarang. Okey, ini contoh salah satu sumber primer. Okey, sumber primer terbahagi kepada tiga, iaitu fosil, artifak dan juga manuskrip. Dan dokumen rasmi termasuk dalam kategori yang ketiga ini. Baik, fosil itu apa dia? Fosil itu ialah tinggalan daripada benda hidup, iaitu manusia, binatang dan juga haiwan. Apakah tinggalannya? Yang paling ketara ialah tulang-tulang, tengkorak dan sebagainya. Daun-daun yang gugur itu pun dikira sebagai fosil. Manakala artifak pula ialah tinggalan-tinggalan daripada benda bukan hidup. Contohnya monumen-monumen. Semua pernah pergi Kota Formosa di Melaka. Kalau awak pernah pergi Melaka, ada monumen bangunan-bangunan di Kota Formosa itu semua dikategorikan sebagai artifak. Okay? Tinggalan daripada benda bukan hidup. Manakala manuskrip dan dokumen rasmi ini adalah naskah tulisan tangan oleh orang dahulu. Okay? Dahulu belum ada PC pencetak, jadi segalanya ditulis menggunakan tulisan tangan.
dakwat daripada dakwat pen. Okey. Okey. Batu bersurat ini termasuk dalam kategori yang mana? Batu bersurat ini termasuk dalam kategori artifak. Kerana yang pertama, dia bukanlah benda hidup. Dan yang kedua, dia adalah kesan ataupun tulisan di atas batu. Kalau awak pernah tengok Night at the Museum dalam movie, dia orang pergi mengkaji tinggalan-tinggalan Mesir purba di Mesir. Di dinding-dinding piramid itu ada tulisan. Itu pun dikategorikan sebagai artifak. Baik, kita akan pergi ke buku teks digital untuk tengok penerangan tentang sumber yang pertama ini. Okey, baik. Awak boleh tengok buku teks awak. Kalau ada di rumah boleh cek sama-sama. Okey. Baik, sumber primer. Sumber primer dikenali sebagai sumber pertama. Sumber primer berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Okey. Contoh sumber primer ialah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak, di mana cikgu dah sebutkan tadi. Okey, baik. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Contohnya seperti gambar rajah ini. Okey, ditemui di Museum Geologi, Jabatan Mineral dan Geoscience, Malaysia. Ini pula manuskrip tulisan tangan seperti Hikayat Mantuah dan Sulalatus Salatin. Sulalatus Salatin ini adalah sejarah Melayu. Okey. Cerita sejarah dalam buku teks awak ni kebanyakannya diambil daripada Sulalatus Salatin. Okey, ini tulisan tangan, cantik tulisan orang dahulu kala. Ditulis di atas kertas. Okey. Artifak pula. Okey, artifak pula ialah seperti hasil ciptaan manusia. Dia bukan benda hidup, dia ciptaan manusia seperti alat batu, tembika, senjata dan duit shilling. Ini duit shilling zaman dahulu. Okey, diperbuat daripada logam. Dan satu lagi ialah dokumen rasmi yang mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Kalau zaman sekarang ataupun 40-50 tahun lepas, sesuatu peristiwa, sesuatu sejarah itu akan dibuat satu dokumen rasmi menandakan sesuatu peristiwa itu telah berlaku. Seperti file. Ini adalah file. File ini kamu boleh jumpa ataupun kamu boleh akses di mana? Di Arsip Negara Malaysia. Okey, segala dokumen rasmi tentang sesuatu peristiwa sejarah boleh diakses di Arsip Negara Malaysia, tempat menyimpan dokumen-dokumen rasmi kerajaan. Contohnya seperti dokumen tentang Hari Kemerdekaan, boleh diambil di sini. Tentang Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, okey, semuanya berbentuk seperti ini. Okey, sijil lahir awak, sijil lahir kita semua. Semua itu adalah dokumen rasmi. Tapi itu adalah sijil pribadi kita. So, kita sendiri yang simpan. Okey, baik. Awak nak tengok contoh-contoh manuskrip, awak boleh imbas QR code awak di muka surat 6, buku teks sejarah awak. Okey, boleh tengok contoh-contoh manuskrip lama, ya, yang belum lagi diolah. Okey, itu adalah sumber primer. Kita lihat pula sumber sekunder. Baik. Sumber sekunder adalah sumber yang kedua, iaitu sumber yang telah diolah dan diubah sesuai bentuknya. Adakah fakta berubah? Fakta tidak berubah. Cuma bentuknya saja yang diubah sesuai. Contohnya, kalau dahulu pengkaji sejarah jumpa dalam bentuk artifak. Tapi yang untuk mereka pamerkan di muzium ataupun di pejabat mereka, mereka membuat satu arca ataupun satu tiruan ke atas sumber yang pertama itu untuk tujuan pameran. Itu contoh sumber yang kedua. Tetapi sumber sekunder yang kita akan belajar ini ialah buku, akhbar, risalah dan juga majalah. Semua ini berbentuk ditulis semula sejarah itu untuk tatapan kita semua yang generasi yang akan datang. Jadi sesuatu peristiwa itu
perlu ditulis semula supaya generasi akan datang tahu peristiwa-peristiwa yang bersejarah ini. Okey. Tengok ini contohnya seperti sorak khabar bahasa Malayjo. Ini bahasa lama ya. Mungkin Indonesia punya surat khabar sebab cikgu pun tak dapat akses dari mana keratan ini diambil. Okey. Kita tengok pula buku teks awak. Okey. Teks awak sumber sekunder. Baik. Semuanya adalah dalam bentuk buku ataupun tulisan. Contoh seperti buku teks awak ini pun dikira sebagai sumber sekunder. Sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Dia ambil daripada sumber asal, ditulis dalam buku macam buku teks awak supaya memudahkan generasi-generasi yang akan datang membaca dan mengetahui tentang sesuatu peristiwa bersejarah. Contohnya seperti buku, majalah, risalah dan akhbar. Apakah risalah? Risalah ini ialah seperti majalah, tetapi helaiannya hanyalah sedikit sahaja. Mungkin 3 muka surat hingga 5 muka surat sahaja. Itu adalah risalah. Kalau akhbar ni surat khabar lah. Majalah ni majalah. Ya, tebal. Buku adalah buku lah. Seperti buku teks awak sendiri. Sumber sejarah penting sebagai bukti memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Tanpa sumber sejarah, kita tak jumpa pun apakah peristiwa sejarah yang berlaku. Itu topik yang pertama pada hari ini. Sekarang kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu kaedah penyelidikan sejarah. Macam mana para pengkaji sejarah itu menemui dan juga mencari sumber-sumber sejarah yang pertama tadi. Dia gunakan 3 kaedah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan juga kaedah bertulis. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan 3 kaedah ini. Kita tengok buku teks awak. Buku teks awak dah lengkap sebenarnya untuk kita mempelajari apakah yang dikatakan dengan kaedah. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. 3 kaedah boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat, iaitu kaedah arkeologi, lisan dan juga kaedah bertulis. Kita tengok kaedah arkeologi. Ini kaedah yang paling menarik sebab tengok. Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan dengan proses cari gali ataupun gali cari. Istilah sejarahnya ekskavasi. Istilah bahasa kita, bahasa Melayu, cari gali ataupun gali cari. Gali dalam mana? Dalam bumi. Macam orang golek kubur tu. Dia bukan cari korek kubur, tapi menggali tanah kerana biasanya sumber-sumber pertama ni seperti fosil, artifak, manuskrip ini yang mana yang tidak dipelihara biasanya telah ditelan oleh bumi. Sebab tu dia orang korek balik, para pengkaji sejarah korek balik dalam tanah dan sehinggalah jumpa tulang-tulang, tembikar, logam, kulit siput. Itu pun dikira sebagai sumber sejarah yang pertama. Macam dalam gambar awak boleh tengok ya. Kita zoomkan sikit. Ini adalah gali cari di tapak arkeologi Sungai Batu Kedah. Di Sungai Batu ni sampai sekarang tapak ekskavasi ataupun tapak cari gali ini masih lagi beroperasi kerana di situ dikatakan banyak lagi artifak ataupun fosil yang boleh dibuat kajian oleh para pengkaji sejarah. Kerana dikatakan di Sungai Batu ini adalah tempat pertama tamadun di Malaysia ataupun di tanah Melayu ini, di Sungai Batu, di Kedah. Sebab itulah sampai sekarang masih lagi ada pengkaji yang pergi ke situ untuk kaji. Baik. Ini pun dijumpai menggunakan kaedah arkeologi. Penuh tulang belulang, dikatakan rangka perak man di Lenggong Perak. Rangka perak man ni dikatakan adalah zaman Neolitik.
Okey, nanti kita akan belajar pada topik yang seterusnya. Mayat pada zaman rangka perak main ini ditanam dengan kaki berlipat. Macam awak angkat kaki, pegang, tidur. Okey. Kaki berlipat macam kita duduk tahiyat. Antara duduk antara dua sujud tu. Okey, tidur. Itu ditanam begitu. Okey. Nampak kaki dia sini, ni lutut dia, ni betis dengan paha dia. Dia berlipat macam tu. Okey. Ini adalah contoh rangka perak main yang dijumpai. Ini kategori apa? Okey, ini benda hidup. So, tinggalan dia dikatakan adalah bentuk fosil. Okey, baik. Selain itu, ada juga bidang ekologi maritim dan arkeologi bawah air. Ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai dan tasik. Contohnya tapak kapal karam, struktur kubur dan artefak. Okey. Tinggalan-tinggalan sejarah bukan sahaja di telan bumi, ada juga kawasan tersebut ditenggelami oleh laut. Jadi, untuk mengkaji sejarawan ataupun pengkaji sejarah terpaksa menyelam ke dalam lautan dalam, okey, untuk mencari ataupun mengkaji tinggalan sejarah. Okey, ini memerlukan kemahiran yang tinggi. Baik, itu kaedah pertama, arkeologi. Kaedah seterusnya ialah kaedah lisan. Baik, kaedah lisan ni apa dia? Proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Kita kena jumpa orang yang dikatakan sebagai orang sumber. Kita kena bertanya kepada dia tentang peristiwa yang kita nak tahu. Okay. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Apakah ciri-ciri orang sumber? Okay. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Maksudnya masa peristiwa itu dia hidup di situ. Dia hidup lagi. Maksudnya sekarang kalau kata peristiwa kemerdekaan di Pakcik Ali ini contoh, Pakcik Ali ini pernah tengok peristiwa Hari Kebangsaan yang pertama pada tahun 1957. Jadi usianya sekarang mestilah agak tua. Jadi kalau kata dia masih hidup, kita boleh berjumpa dia dan bertanya Pakcik Ali bagaimanakah peristiwa yang berlaku pada Hari Kebangsaan pada waktu itu. Jadi kita boleh tanya kepada orang sumber tentang apakah peristiwa yang dia nampak. Okey, kita boleh tanya macam mana perasaan pakcik, bagaimana suasana ketika itu, kerana dia orang yang ada dalam peristiwa. Okey. Selain itu, orang sumber juga melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Boleh jadi peristiwa Hari Kebangsaan dah 63 tahun. Jadi sukarlah untuk jumpa orang yang salah satunya adalah bekas Perdana Menteri kita ya, Tun Dr. Mahathir, kerana beliau sekarang berumur 96 tahun. Umur dia 96 tahun sejak tahun 2021 ni. Jadi dia adalah orang, pastinya dia adalah orang yang hidup ketika Hari Kebangsaan. Jadi dia adalah salah seorang daripada orang sumber yang tahu ataupun berada pada hari bersejarah itu. Okey. Mendengar daripada orang lain. Okey, maksudnya kalau orang itu tidak berada pun dia dengar daripada orang lain dan cerita yang disampaikan oleh dia itu boleh dikira sebagai sumber lisan juga. Okey, apakah langkah-langkah yang kita perlu buat dalam kaedah lisan? Mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan. Okey, kita kena kenal orang dan juga kena sediakan soalan. Kalau tak kita jumpa orang tu, kita tak tahu nak tanya apa. Okey, tanyalah soalan yang berkaitan. Jangan tanya tentang apakah makanan kegemaran dia. Tak itulah, itu bukan maklumat yang kita perlukan. Langkah kedua, temu bual dan merakam. Kenapa kita kena rakam? Okey, selain daripada kita catat apa yang dia sampaikan itu, mungkin kita akan terlepas pandang fakta-fakta yang dia akan beritahu. Jadi untuk sejarawan yang baik, yang bagus, dia akan rakam dan dengar semula perbualan yang dia dah bualkan sebentar tadi. Okey. Langkah ketiga, menyalin, menyimpan data dan menulis. Ini adalah proses untuk menulis semula sejarah daripada sumber lisan. Okey, kena tulis semula. Sebabkan tulisan itulah terhasilnya buku-buku sejarah dan juga peristiwa yang berlaku. Dan yang terakhir, kaedah bertulis. Macam inilah yang kamu tengok buku teks awak. Okey, buku teks kita
dihasilkan melalui kaedah apa? Bertulisan. Tulisan yang ataupun cetakan tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Macam cikgu tunjuk pada awal tadi, pada sumber primer ada batu bersurat. Itu adalah kaedah bertulis yang dicatatkan pada batu menggunakan apa cikgu tak pasti, tapi itu adalah tulisan di atas batu. Okey. Dinding gua macam kamu tengok cerita The Mummy Return ke, ada pergi dekat piramid, kat dinding gua ada simbol-simbol yang ditulis oleh masyarakat Mesir purba. Okey. Baik, langkah dalam kaedah bertulis macam Lisa juga, kenal pasti sejauh mana sumber sejarah tepat. Kemudian kumpulkan sumber dan tafsir maklumat dalam pelbagai sumber itu, dan akhir sekali membuat penulisan untuk menjadi rujukan generasi yang akan datang. Baik, pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam pendidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan tulisan sejarah yang berkualiti. Okey, sebagai seorang sejarawan, kita tak boleh terikat dengan satu kaedah sahaja. Sebaliknya kita bebas untuk mencari pelbagai kaedah, termasuklah kaedah arkeologi, bertulis dan juga kaedah desain, supaya semua maklumat yang kita dapat tu kita boleh beza-bezakan dan kita boleh tengok yang mana yang sama. So bila sama tiga kaedah menemukan jawapan yang sama, maka sumber sejarah kita itu kuat dan kukuh untuk menjadi bukti kepada sesuatu peristiwa sejarah. Okey, sampai sini dahulu untuk minggu ini. Baik, untuk minggu ini sampai sini dahulu. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang akan datang, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.